Assalamualaikum kepada anak-anak murid Cikgu Anis. Baiklah, kembali lagi kita di dalam video baharu di dalam pendidikan seni visual tingkatan 1. Jadi dalam video ni kita akan belajar tajuk apa? Kita akan mempelajari tajuk 2 dalam pendidikan seni visual tingkatan 1 iaitu garisan. Okey, tajuk ini terkandung di dalam bidang bahasa seni visual. Baiklah, sebelum memulakan pembelajaran kita, seperti biasalah cikgu akan menerangkan serba sedikit standard kandungan bagi tajuk ini. Jadi apakah standard kandungan itu? Okey, selepas mempelajari tajuk ini, murid akan yang pertama memahami unsur garisan. Yang kedua, mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur garisan bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Seterusnya, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang terakhir sekali ialah menghayati hasil karya seni visual. Okey, ini adalah standard kandungan. Seterusnya, cikgu akan menerangkan standard pembelajaran bagi subtajuk ini. Okey, selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang yang pertama, definisi garisan, yang kedua, jenis garisan yang terdapat pada yang pertama, alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Dan yang terakhir sekali, murid dapat menjelaskan fungsi garisan. Okey, itu adalah serba sedikit penerangan tentang standard kandungan dan juga standard pembelajaran bagi tajuk ini. Okey, mari kita mulakan pembelajaran kita. Kita mulakan dengan definisi garisan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan garisan ni? Garisan adalah kesan titik yang bergerak dihasilkan dengan menggunakan sesuatu alat atau media yang bermula daripada satu titik permulaan merentasi sesuatu kawasan. Atau dalam erti kata lain, garisan adalah satu titik yang bersambung. Okey, dan menghasilkan satu garisan lah. Seterusnya, kita akan lihat kepada jenis garisan. Jadi apakah jenis-jenis garisan yang terdapat ni? Okey, garisan mempunyai pelbagai jenis sifat dan identiti yang tersendiri, serta ia memberi pengertian yang berbeza-beza terhadap setiap jenis garisan tu. Okey, jenis-jenis garisan ini merujuk kepada fizikal sesuatu garisan itu, seperti sama ada kasar, halus, panjang, pendek, lurus, bengkok, terang, gelap, tebal, putus-putus dan sebagainya lah. Okey murid-murid, jadi mari kita lihat satu persatu jenis-jenis garisan yang terdapat. Okey, yang pertama, garisan lurus ataupun in English we call it straight line. Okey, garisan kedua ialah garisan menegak ataupun vertical line. Yang seterusnya ialah garisan melintang. Yang seterusnya garisan menyerong. Seterusnya ialah garisan melingkar. Garisan zigzag atau bersudut. Okey, kenapa garisan ni dia dipanggil bersudut? Dia dipanggil bersudut oleh kerana setiap bucu-bucu zigzag ni inilah dipanggil sudut. Okey. Mari kita lihat pada jenis garisan yang seterusnya iaitu spiral line ataupun garisan berpusar. Seterusnya ialah wavy line ataupun garisan berombak. Seterusnya ialah garisan tebal nipis. Okey, ini adalah garisan nipis kerana line-nya adalah kecil, dan ini ialah garisan tebal kerana line-nya adalah tebal. Berbeza kan? Ini nipis, ini tebal. Ini nipis, ini tebal. Okey, jelas ya? Okey, jadi di manakah kita boleh lihat jenis-jenis garisan ni? Jom kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama ialah garisan pada alam semula jadi. Okey, contohnya garisan menegak. Kita boleh tengok dekat sini. Ni pokok apa? Ini ialah pokok buluh. Okey, seterusnya ialah garisan memancar.
Dan kita dapat lihat dekat pokok kaktus ni, nampak tak garisan dia memancar. Okey, selain daripada pokok kaktus, kita juga boleh lihat garisan memancar ini pada sinaran cahaya matahari ataupun sinaran cahaya lampu. Lampu tu objek buatan manusia lah kan. Okey, seterusnya ialah garisan melingkar pada siput. Okey, ketiga-tiga ini ialah garisan pada alam semula jadi. Jadi kita akan lihat kepada garisan pada objek buatan manusia. Okey, garisan melengkung. Siapa tahu ni bangunan apa? Okey, betul. Ini adalah bangunan KLCC. Jadi dekat mana garisan melengkung tu cikgu? Okey, kita akan dapat lihat dekat sini. Ni bangunan bawah ni ialah Suria KLCC. Kita dapat lihat garisan melengkung di sini. Okey, seterusnya ialah garisan menegak pada objek buatan manusia ialah pagar rumah. Ini pagar ni straight saja kan? Dan yang ketiga ialah garisan melintang pada objek buatan manusia. Kita dapat lihat pada landasan kereta api. Setakat ni jelas ya semua? Okey. Seterusnya ialah garisan pada karya seni visual. Okey, ini adalah garisan putus-putus. Kenapa dia dipanggil putus-putus? Kerana titik-titik ini tidak bersambung. Okey, seterusnya ialah garisan tebal. Siapa tahu ni logo apa? Betul ni logo BTS. Okey. Garisan tebal ni kita dapat lihat pada logo ni. Nampak tak? Struktur garisan ini adalah tebal. Berbanding dengan huruf T ni, garisan ni ialah nipis. Dan yang terakhir sekali ialah garisan bersegi ataupun zigzag. Dekat mana zigzag tu? Kita dapat lihat pada corak kain batik ni. Okey, dia bersegi. Okey, itu adalah garisan pada karya seni visual. Seterusnya, kita akan lihat kepada fungsi garisan. Jadi, fungsi garisan yang pertama ialah garisan dapat menghasilkan rupa. Garisan dapat menghasilkan jalinan. Siapa tahu corak ni kita dapat lihat kat mana? Kebiasaannya kita akan dapat lihat corak ni pada batang pokok. Seterusnya, garisan dapat menghasilkan ruang. Ruang dari segi apa? Kita dapat lihat pada foreground, middle ground dan juga background. Kita dapat lihat bahagian hadapan, tengah dan juga belakang. Okey. Seterusnya ialah garisan dapat menghasilkan bentuk. Kalau tadi bentuk 2D je kan? Okey, ini adalah bentuk 3D form. Dia dapat menghasilkan bentuk. Kita dapat lihatlah shadow dan sebagainya. Seterusnya, garisan juga dapat menghasilkan tone. Kita dapat lihat dari tone cerah ke gelap sikit, gelap lagi dan gelap, paling gelap lah. Okey, ini adalah fungsi garisan. Jadi seterusnya kita akan lihat kepada teknik penghasilan garisan. Jadi garisan ni dia boleh dihasilkan dengan pelbagai teknik. Setiap teknik menghasilkan garisan yang berbeza. Okey, yang pertama ialah teknik capan ataupun kita panggil chop lah. Kita menggunakan bahan-bahan seperti carrot, ubi yang diukir dan sebagainya. Kita menghasilkan capan. Kita nampak kat sini garisan melengkung. Seterusnya ialah teknik canting. Kita dapat lihat dekat sini garisan lurus, garisan melengkung. Kan banyak kan jenis-jenis garisan dekat sini. Dan ialah teknik garisan, teknik titik-titik. Kita dapat lihat dia menghasilkan bentuk mata ni menggunakan teknik titikan. Kemudian ialah teknik collage. Okey, daripada koyakan kertas kita dapat lihat dia menghasilkan corak bunga. Seterusnya, teknik jahitan juga boleh menghasilkan garisan. Nampak tak? Kita boleh tengok kat sini garisan beralun, melingkar dan bermacam-macam lagi lah. Dan yang terakhir sekali ialah teknik anyaman. Okey, jenis garisan yang kita dapat lihat kat sini ialah garisan bersegi ataupun bersudut lah. Itu adalah untuk teknik penghasilan garisan. Jadi kita pergi ke rumusan pembelajaran. Jadi hari ni kita dah belajar apa? Kita dah belajar tentang garisan, kita dah belajar definisi garisan, jenis-jenis garisan,
fungsi garisan dan juga teknik penghasilan garisan. Okey. Garisan tu apa? Kita imbas kembali. Garisan ialah kesan titik bergerak yang dihasilkan dengan menggunakan sesuatu alat atau media yang bermula daripada satu titik permulaan merentasi sesuatu kawasan. Okey, kita ada jenis garisan kan kita belajar tadi. Kita ada jenis garisan tebal, nipis, beralun, berpancar, berlingkar, berpenjuru, putus-putus, melengkung dan juga banyak lagi. Kemudian kita juga telah mempelajari fungsi garisan. Okey, garisan yang dihasilkan dalam karya seni mempunyai pelbagai fungsi seperti yang kita dah belajar tadi. Garisan dapat menghasilkan rupa, garisan dapat menghasilkan jalinan, dapat mewujudkan ruang, menghasilkan bentuk, menghasilkan tone dan juga dapat membina struktur garisan untuk mewujudkan bentuk. Dan yang terakhir sekali, tadi kita juga dah belajar mengenai teknik penghasilan garisan. Okey, garisan boleh dihasilkan dengan pelbagai teknik. Setiap teknik tu akan menghasilkan garisan yang berbeza. Tadi ingat lagi tak kita belajar 6 teknik tu? Jadi apakah teknik tu? Teknik capan, teknik canting, teknik titik, teknik collage, teknik jahitan dan juga teknik anyaman. Okey, baiklah murid-murid, itu sahaja untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap semua jelas dan faham penerangan cikgu tentang tajuk 2 dalam pendidikan seni visual tingkatan 1 iaitu garisan. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih kerana menonton.